وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وجاهد في الله حق جهاده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Zahin selaku penyelidik di Tadabbur Center dan pengurusi majlis pada pagi ini. Terima kasih khusus saya kepada seluruh tuan-tuan, puan-puan atau barangkali lebih mesra saya membahasakan adik-adik yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala selaku pembaca dan pembentang dalam resensi buku kali pertama yang akan berlaku pada pagi ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah atas nikmat silaturahim yang terjalin antara kita pada pagi ini, yang mungkin sudah ada yang berkenalan dengan Tadabbur Center atau mungkin ada yang kali pertama bersama dengan Tadabbur Center pada pagi ini. Izinkan saya mengambil masa kurang 10 minit untuk menyampaikan mengapa a big why di sebalik kita menganjurkan program seperti ini. Tadabbur Center berhasrat untuk membawa pada rakyat Malaysia 3 perkara. Pertama sekali, tadabbur itu sendiri, ya. Yang kedua, tadhakkur, iaitulah mengambil peringatan. Dan yang ketiga adalah tasyawur ataupun bermusyawarah. Izinkan saya huraikan. Alhamdulillah, Tadabbur Center yang sudah hampir 3 tahun wujud, kami telah berkongsi kepada rakyat Malaysia apakah kaedah-kaedah untuk tadabbur Al-Quran. Semasa sebelum PKP, ya, sudah sangat banyak kuliah, sudah sangat banyak kelas, ya, yang dilakukan untuk asatizah Tadabbur Center berkongsi apa yang unik, ya, dalam cara berinteraksi dengan Al-Quran daripada asatizah Tadabbur Center. Jadi alhamdulillah, hari ini perkataan tadabbur tidak lagi menjadi satu perkataan yang tidak pernah didengari. Sebab asatizah yang hampir 20 orang di Tadabbur Center sudah berkongsi pelbagai kaedah, sama ada kaedah tafsir ataupun kaedah tadabbur. Bagaimana supaya ayat itu menjadi petunjuk dalam kehidupan. Tetapi kita tak nak kekal di sini. Kita nak naik ke satu peringkat lagi yang saya namakan tadi tadakkur. Dan di sinilah duduknya program ini, saudara-saudari semua. Tadakkur ini adalah bermaksud kita berusaha menjadikan ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita fahami dengan kaedah-kaedah yang betul, memberikan kesan kepada tingkah laku kita. Maka antara cara tadakkur adalah membaca. Seseorang yang telah mengikuti kuliah-kuliah daripada ustaz-ustazah, sepatutnya berlaku adalah dia mahu menambah ilmu. Bukan bersifat spoon feeding sahaja, bukan sekadar menunggu Ustaz A bila lagi nak kuliah, Ustazah B bila lagi nak kuliah. Tetapi mesti ada sifat proaktif. Anda ambil inisiatif. Al-Quran yang anda baca mencetuskan pelbagai persoalan. Jadi anda fill in the blank. Anda cuba mengisi kekosongan yang menjadi persoalan dalam hidup anda dengan membaca. Kerana membaca ini adalah memberi makanan, memberikan makanan yang berkhasiat kepada otak kita. Kita tak nak, ya, anak-anak muda seperti anda, ya, tidak ada beza dengan masyarakat yang tidak lagi muda seperti anda, yang tidak mampu untuk akses kepada buku, ya, sedangkan anda ada masa untuk akses kepada buku. Mereka perlu bertanya para ulama, apa hukum itu, apa hukum ini. Sedangkan kita generasi muda ni boleh melakukan penyelidikan, boleh membaca, sekadar Google. Jadi program ini, ya, mudah-mudahan mengajar,
ya, rakyat Malaysia khususnya generasi muda yang menonton pada pagi ini, kepentingan menjawab persoalan yang bermain dalam fikiran selepas membaca ayat-ayat Al-Quran dengan mengambil inisiatif membaca. Kenal pasti apa bidang bacaan, buku bacaan yang menjawab persoalan yang bermain dalam fikiran. Sebab bila kita refleksi Al-Quran, bila kita mahu mengaitkan ayat-ayat Allah yang telah kita dengar daripada Ustaz Syahri Abdul Rahman, yang telah kita dengar daripada Ustaz Syahmi, yang telah kita dengar daripada Dr. Azrul, yang telah kita dengar daripada Ustaz Piyu Yusuf Ar-Rama'in, yang telah kita dengar daripada Ustaz Amirul Ihsan, yang kita dengar daripada Asatizah Tadabbur Center, dia tak boleh sekadar lecture, dia tak boleh sekadar dengar. Anda kena merenung, anda kena bertafakur. Apa patut saya buat sekarang? Apa patut saya buat sekarang? Jadi itu adalah persoalan dalam hidup yang memerlukan kepada cari jawapan dengan, saya kena baca buku apa ya untuk melengkapkan pencarian saya. Jadi sebab tu kita buat inisiatif di mana saudara-saudari akan berkongsi buku yang saudara-saudari semua telah tamat bacaan. Harapan saya lah. Harapan saya buku itu telah tamat dibaca. Ya. Kemudian yang terakhir adalah tasyawur di mana kami berhasrat untuk mengajar budaya bertanya kepada orang dalam bidang. Okay, kita dah membaca, ya, bila kita tak tahu sesuatu tentang sesuatu perkara, maka bertanyalah. Sebab tu di Tadabbur Center adik-adik akan mendapati kita ada program yang membabitkan menjemput orang-orang dalam bidang bukan Quran Sunnah. Mereka profesional dalam bidang-bidang tertentu, ya, untuk berkongsi tentang ayat-ayat Al-Quran yang ada kena mengena dengan bidang mereka. Ya, dipanggil bagaimana ayat itu kepada orang yang bukan dalam bidang Al-Quran sendiri. Jadi kita nak ajar apa sebenarnya? Kita nak ajar bila kamu tak faham satu ayat, ya, maka jangan bertanya bukan orang dalam bidang. Cuba ambil pendapat mereka dalam bidang. Jadilah orang yang hormati, yang kita tak ada banyak ilmu dalam satu perkara. Kita tak ada banyak semua ilmu pun. Maka ambillah peluang untuk merendah diri dan bertanya, ya, untuk engage dengan orang yang memang mahir dalam bidang berkenaan. Ya, semakin banyak membaca, sepatutnya berlaku kita makin hormat kepada ilmuwan. Semakin banyak membaca, saudara-saudari semakin berkeinginan untuk merentas daerah. Bukan maksud daerah tu anda langgar SOP, tetapi merentas daerah bidang. Anda rasa anda bidang psikologi, anda rasa tak cukup bidang ni, anda kena pergi kepada bidang lain. Itu 3T yang menjadi hala tuju terkini Tadabbur Center. Sekadar makluman kepada semua yang menonton pada pagi ini. Ya, mungkin anda bertanya-tanya kenapa kuliah dah tak banyak di Tadabbur Center. Sebab kita merasakan ada pihak lain sudah melakukan, alhamdulillah, dan kita ada keutamaan-keutamaan lain. Ya. Okey, yang terakhir daripada saya lihat anda semua yang akan membentangkan pada pagi ini adalah pemimpin masa depan. Ya, anda tidak boleh sekadar membaca. Ada lagi 2 peringkat dalam dakwah yang perlu anda lakukan. Saya simpulkan pada 3P. Ya, saya harap saudara-saudari sudi menyahut cabaran daripada saya. Anda ada potensi untuk 3P berikut. P yang pertama berlaku hari ini. Berlaku pada pagi ini. 5 minit saja. Ya, bukan 50 minit. Mungkin ada yang mendengar dan terdengar 50 minit ke? Tak, 5 minit. Ya. Iaitulah pembacaan. Saudara-saudari dalam fasa pembacaan, ya, mestilah selalu kita ingat, ya, selaku orang yang nak berdakwah ni, pembacaan kita kena meluas. Ya. Kalau dalam bidang tafsir, tak boleh baca satu tafsir. Kena baca 2-3 tafsir. Baru matang kita untuk berinteraksi dengan makna ayat berkenaan dalam konteks hari ini. Ya. Dalam pembacaan juga, saudara-saudari kena tak boleh baca kitab Arab je. Kena baca kitab bahasa Melayu, buku bahasa Melayu. Kena baca juga buku-buku dalam bahasa Inggeris. Sebab ia bukan soal belajar bahasa ni. Ia adalah soal sudut pandang yang berbeza orang Arab, orang yang berbahasa Inggeris. Pengalaman saya bergaul dengan circle orang yang memang suka lecture bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu, dia ada style of thinking mereka tertentu. Mereka ada cara mereka berfikir tertentu. Jadi
dalam hal pembacaan, cuba sedaya upaya untuk merentas pelbagai bentuk literasi. Jangan hanya kita dalam bidang tafsir je kita baca. Bacalah bidang lain. Dan saya sangat tekankan kepada saudara-saudari, ya, supaya bacalah buku-buku yang bukan hanya berbicara tentang konten ilmu, tetapi berbicara tentang macam mana nak sampaikan konten itu dengan berkesan pada orang Melayu di tanah Melayu kita ni di Malaysia. Sebagai contoh, buku-buku Ustaz Fahrul. Sebagai contoh, buku-buku yang puitis. Sebagai contoh, buku-buku yang banyak metafora, yang menggunakan bahasa orang-orang tua. Sebab kita tak nak saudara-saudari di masa depan anda menjadi orang yang tak mampu untuk menyampaikan ilmu dengan uruf kemelayuan, dengan sifat yang disenangi oleh orang tua, ya, dan orang muda yang memang duduk di Malaysia. Sebab kadang kerana terlalu banyak baca kitab Arab, pemikiran kita pun jadi Arab. Sampai tak boleh, orang Kelantan kata jejak. Tak boleh nak membumikan tadabbur tu. Kerana sumber pembacaan anda sangat terbatas. Anda hanya baca buku-buku yang akademik contohnya. Jadi bila nak menyampaikan jadi susah. Sedangkan ada bahan bacaan yang bersifat santai, bersifat novel. Ya. Jadi ini dalam hal-hal pembacaan. Saya kongsi pengalaman saya saja adik-adik, supaya adik-adik jadi pemimpin yang lebih baik daripada saya. Yang kedua, P yang kedua adalah penyampaian. Apa yang akan berlaku pada hari ini adalah anda semua akan diuji penyampaian. Sebenarnya bukan ujian pun, ini bukan pertandingan. Saudara-saudari dijemput untuk membentangkan. Tak ada pertandingan pun. Sebab saya nak beritahu adik-adik, kita sangat memerlukan dakwah Al-Quran ni, sangat memerlukan bukan sekadar pembaca yang ramai, orang yang bercakap dengan ilmu, tetapi penyampai yang berkesan. Dan kena ingat, dunia membaca tak sama dengan dunia menyampai. Dunia membaca pun ada banyak lagi kelemahan. Kita tak banyak baca buku, kita tak banyak baca kitab, kita tak jadikan habit kita membaca. Dunia penyampaian pun ada cabarannya. Di mana, ya, dalam dunia penyampaian ni, ya, orang yang nak berbicara tentang Al-Quran, ya, dia tidak banyak vocab bahasa Melayu. Tak banyak berbahasa Melayu. Tidak bercakap dengan bahasa Melayu yang baik. Jadi kita ni kena tunjukkan, ya, kita adalah orang Melayu, orang Malaysia yang ada keunikan tertentu, ada pantun, ada puisi, ada kelebihan-kelebihan tertentu yang mesti ditonjolkan, ya, yang mesti ditonjolkan dalam tutur bicara kita. Ya, saya sangat hormat, ya, kagum dengan beberapa asatizah, ya, yang sangat memelihara bahasa Melayu dalam penyampaian kuliah-kuliah mereka. Ya, sebab kita tak nak pendakwah-pendakwah Quran jenis tak pandai berbahasa. Dan lebih teruk lagi, na'udzubillah, daripada tak jaga bahasa. Quran adalah kalam Allah yang sangat teliti memilih perkataan. Tiba-tiba pendakwah Al-Quran tidak jadi orang yang teliti memilih perkataan. Ya, jadi hari ini adik-adik akan belajar menyampaikan dalam masa singkat, bagaimana nak mengurus penyampaian dalam masa yang singkat. Kerana itu salah satu cabaran, khususnya bila adik-adik berada di media, di TV, di radio. Macam mana nak susun atur tu? Benda kita baca banyak, tapi 5 minit kita nak cakap. Aku nak cakap apa ni? Jadi penting pemikiran tu. Apa sebenarnya aku nak cakap? Aku nak cakap apa sebenarnya? Apa yang dunia kena tahu sebenarnya? Apa yang rakyat Malaysia menonton pada hari ini nak tahu tentang buku ni? What's the most important dalam buku ni? Jadi, bila kita nak menyampaikan di media ataupun kepada orang lain, kita kena selalu bertanya soalan, apa yang paling penting orang nak tahu? Ingat, tak semua apa yang anda baca penting untuk orang yang mendengar. Maka saring. Akhir sekali, ya, tak ramai orang membaca boleh menyampaikan, dan tak ramai yang boleh menyampaikan boleh menulis. P yang ketiga adalah penulisan. Saya harap adik-adik sudi sahut cabaran saya, supaya adik-adik mampu sampai ke satu daerah, adik-adik merentas daerah penulisan. Jadilah blogger. Jadilah orang yang ada akaun dalam Goodreads. Orang yang boleh menulis mula apa yang telah dia sampaikan. Dan ketahuilah, bila anda boleh tulis balik di Facebook, ya, apa yang anda telah sampaikan di dalam kuliah ataupun yang anda kongsi-kongsikan di dalam usrah anda, maka anda akan jadi orang yang lebih fasih bercakap. Ini tips.
Ini tips. Kalau anda nak jadi orang yang fasih bercakap, yang tak gagap dan tidak gugup, kena tulis sebelum anda cakap atau tulis selepas anda cakap. Ia mengukuhkan idea-idea anda dan menyusun idea-idea tersebut sehingga orang dapat merasakan kefasihan lidah anda. Orang dapat merasakan teratur apa yang anda bicarakan. Dan terus terang, ia adalah latihan yang memerlukan masa. Tapi kalau anda tak mula, bila lagi untuk dapat kelebihan-kelebihan sebagai penulis? Jadi ingat ya, ini 3 dunia berbeza. Saya mendambakan supaya adik-adik sebagai orang yang mampu memakai ketiga-tiga uniform ini sebagaimana saya pakai. Ya, saya cuba pakai uniform sebagai pembaca yang banyak, tidak hanya 1-2 kitab. Ya, saya cuba mendisiplinkan diri bila satu ayat saya nak terangkan di IKIM ke, di TV Hijrah ke, saya disiplinkan diri saya dengan paling kurang 5 kitab tafsir. Dan kalau saya tak mampu belik kitab tafsir, saya ada tim penyelidik saya 2 orang untuk berkongsi apa kata-kata ahli tafsir tentang ayat berkenaan pembacaan. Yang kedua, ya, saya cuba pakai uniform penyampai. Dunia penyampaian sangat berbeza. Adik-adik kena pandai bersilat memilih perkataan. Dan ada skill pidato, skill untuk menyampaikan dengan berkesan. Dan uniform yang ketiga yang adik-adik kena cuba letakkan sebagai cita-cita adalah sebagai orang yang boleh menulis mula idea-idea yang disampaikan. Sebab ingat, kita semua akan mati. Tak semua orang tahu kita bagi kuliah ke tidak. Tetapi dengan buku yang kita tulis, dia adalah legasi jangka panjang dan barangkali kita lebih dapat nikmat di alam barzah hasil daripada ilmu yang disebarkan dengan tulisan yang kita telah tulis. Jadi alhamdulillah saya dah tulis 12 buah buku. Saya mengharapkan agar Allah menjadikan buku-buku yang saya tulis memberikan pahala kepada saya lepas saya mati. Jadi kalau kita sekadar bagi kuliah, ya, kuliah tu belum tentu ada di YouTube. Belum tentu ada di tempat-tempat yang boleh, ya, kita boleh kekalkan. Maka tulislah di Facebook. Anak-anak anda akan baca. Cucu anda akan baca 7 keturunan. Bila mereka dapat baca dan mereka berubah kerana hasil tulisan anda, Masya Allah, pahala itu akan sampai juga kepada anda. Wallahualam, minta maaf saya terlajak masa lebih daripada 10 minit. Terima kasih kepada semua adik-adik yang menyahut cabaran untuk membentangkan buku-buku yang telah anda nyatakan. Harapan saya adalah adik-adik tidak hanya menjadikan program ini sebagai tempat membentangkan. Harapan saya dan doa saya adalah ia jadi budaya adik-adik semua. Jadi budaya, sebulan sekali ada satu buku saya akan share. 5 minit pun tak apa. Di IG masing-masing, di Twitter masing-masing, di Reel, Instagram masing-masing, di Facebook masing-masing. Jadikan budaya, ya. Wallahualam. Terima kasih kepada semua. Barakallahu fikum.